Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, segala puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam forum atas talian kita pada hari ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang segak-segak lagi tampan, bergaya dan jelita pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita pada hari ini. Tajuk forum kita berkisar tentang pengurusan alam sekitar bandar, iaitu pengurusan pencemaran udara di bandar. Umum sudah mengetahui pencemaran udara merupakan satu keadaan yang melibatkan pengenalan sebarang bahan kimia, jirim zarahan atau bahan biologi yang boleh menyebabkan kemudaratan ketidakselesaan kepada manusia atau organisma hidup lain serta merosakkan alam sekitar apabila ia dibebaskan ke atmosfera. Contoh pencemaran udara adalah seperti karbon dioksida, sulfur dioksida, klorofluorokarbon, bau-bauan, logam toksik seperti plumbum, tembaga dan sisa radioaktif. Pencemaran udara boleh diklasifikasikan kepada dua bahagian, iaitu pencemaran primer dan pencemaran sekunder. Pencemaran primer merujuk kepada pencemaran yang dihasilkan sulfur monoksida dan karbon monoksida hasil dari pembakaran tidak lengkap menyebabkan zarah-zarah halus terampai di udara. Kebanyakan pencemaran ini dilepaskan melalui eksos kenderaan, industri yang melepaskan asap atau bahan pencemar dan pembakaran arang batu yang tidak tertawar. Manakala pencemaran sekunder pula adalah tindak balas sulfur dioksida yang bergabung dan membentuk dengan gas-gas yang tidak diperlukan oleh benda hidup seperti gabungan sulfur dioksida, sulfur monoksida dan wap air akan menghasilkan asid sulfurik. Baiklah, sidang hadirin, sebelum kita meneruskan lebih mendalam topik perbincangan, molek kiranya kita berkenalan dengan ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Ahli panel kita yang pertama ialah Saudari Elizabeth James. Selamat datang saudari, saya ucapkan. Apa khabar? Terima kasih Bu Nursi. Kabar baik. Seterusnya saya perkenalkan ahli panel kedua kita pada hari ini, iaitu Saudara Muhammad Syuaib bin Khalid. Selamat datang saudara. Saudara sihat, apa khabar? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator. Alhamdulillah sihat. Ahli panel kita yang ketiga yang juga merupakan ahli panel kita yang terakhir dalam forum hari ini tak lain tak bukan Saudara Tioh Kayong. Walaupun nampak malu namun petah bicaranya. Apa khabar Saudara Tioh? Khabar baik, pengurusi majlis. Terima kasih. Usai salam perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita pada hari ini, iaitu tentang pengurusan pencemaran udara di bandar. Sidang hadirin, apakah punca pencemaran udara dan mengapa punca utama tersebut dikaitkan dengan pencemaran udara di bandar? Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama ini kepada ahli panel pertama kita pada hari ini. Saudari Elizabeth James, mohon saudari memberikan penjelasan tentang punca pencemaran udara dan mengapa punca utama tersebut dikaitkan dengan pencemaran udara di bandar. Silakan saudari. Baiklah, terima kasih. Seperti yang
Terima kasih ucapan kepada pengurusi majlis kita yang sangat jelita. Seperti yang diperkatakan sebentar tadi, pencemaran udara ini melibatkan sebarang bahan kimia, kirim saharan atau bahan biologi yang boleh memudaratkan dan organisme hidup lain. Namun, apakah kita mengetahui punca yang mendorong kepada berlakunya pencemaran udara di bandar? Jadi ada beberapa punca yang telah saya kenal pasti dan saya akan jelaskan lah. Oke, punca yang pertama yang mendorong kepada berlakunya pencemaran udara di kawasan bandar ini adalah disebabkan oleh aktiviti manusia itu sendiri. Oke, seperti aktiviti perindustrian. Menurut Nurul Fatin Alia dan Radin Firdaus pada tahun 2017, aktiviti perindustrian ini boleh didefinisikan sebagai satu mekanisme yang membolehkan berlakunya perubahan ekonomi di sebuah negara daripada struktur ekonomi yang domestik seperti pertanian tradisional yang hanya dilakukan untuk secara dini sahaja kepada ekonomi yang lebih modern yang akan membawa transformasi kepada kewujudan bandar-bandar yang berbeza dan kawasan industri. Jadi bagaimana aktiviti perindustrian yang dijalankan ini boleh menyebabkan berlakunya pencemaran udara? Oke. Pencemaran udara ini dia berpunca apabila berlakunya pelepasan asap-asap kotor yang mengandung nitrogen, sulfur dioksida, hidrokarbon, dan karbon dioksida oleh industri itu sendiri secara terus ke atmosfera melalui cerobong asap hilang. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan oleh Nurul Fatin Alia dan Radin Firdaus juga, kawasan perindustrian yang terdapat di Malaysia ini adalah kira-kira dalam 188 buah. Dan menurut Deba Arumugam pada tahun 2014, Shah Alam yang terletak di Selangor ini merupakan salah satu kawasan bandar yang mempunyai kawasan perindustrian dan pernah melukiskan sejarah berlakunya pencemaran udara. Yaitu pembebasan asap dan gas bertoksik. Jadi kewujudan pembangunan kilang yang tumbuh bangkai cendawan selepas hujan seperti kilang pembuatan bahan kimia dan kilang pemprosesan makanan, ianya telah menyebabkan berlakunya pelepasan asap di udara yang semakin bertambah dari semasa ke semasa. Oke, sebagai contohnya, pembangunan kilang pembuatan bahan kimia dan kilang pemprosesan makanan ini yang mengeluarkan asap yang tebal dan hitam telah mengakibatkan udara di bandar tersebut tercemar dan ini kan dia boleh mengakibatkan berlakunya debu. Oke, itu adalah punca yang pertama. Oke, punca yang kedua yang mendorong kepada berlakunya pencemaran udara di bandar ini adalah disebabkan oleh pelepasan gas-gas daripada kendaraan bermotor. Oke, seperti yang kita semua tahu kan dan lihat masyarakat modern di Malaysia pada hari ini mereka sangat bergantung kepada pengangkutan bermotor seperti kereta, bus, lori dan sebagainya untuk menuju ke suatu destinasi. Namun demikian, setiap pergerakan kendaraan bermotor ini dia sememangnya akan menggunakan tenaga yang banyak daripada pembakaran bahan api fosil seperti minyak petrol, diesel dan sebagainya. Dan secara tidak langsung ianya akan melepaskan gas monoksida, nitrous oksida dan hidrokarbon ke atmosfera. Jadinya hal ini secara langsung yang akan meningkatkan kepekatan gas tercemar di kawasan bandar tersebut. Sebagai contohnya,
menurut Azlan Abbas dan Azahan Awang pada tahun 2015, kawasan Kompleks Bangi yang merupakan kawasan Kompleks Bangi ini merupakan salah satu kawasan yang berada dalam kumpulan kawasan udara yang tercemar dengan nilai SPU negatif. Hal ini demikian karena berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Azlan Abbas dan Azahan Awang pada tahun 2015 itu, kawasan Kompleks Bangi ini dia merupakan salah satu kawasan yang telah mencatatkan kekerapan kendaraan bermotor yang lalu lalang yang tinggi berbanding kawasan-kawasan yang lain. Jadi hal ini bermaksud pencemaran udara di kawasan Kompleks Bangi ini mudah terjadilah. Puncak pencemaran yang ketiga juga puncak pencemaran udara di bandar juga adalah disebabkan oleh peningkatan kewujudan permis-permis perniagaan yang menjual makanan di kawasan bandar. Menurut kajian daripada Diba Arunugam pada tahun 2014, antara contoh permis perniagaan yang menjual makanan seperti restoran, peniaga pasar malam, gerai makanan, dan peniaga burger di Seksyen 25 Shah Alam semakin meningkat. Jadi hal ini terjadi disebabkan oleh peningkatan yang tinggi daripada penduduk di kawasan bandar itu sendiri. Sebab permintaan yang tinggi dari kawasan itu sendirilah. Jadi para peniaga yang melakukan aktiviti memasak, dia akan mengeluarkan asap yang banyak sehingga menyebabkan pencemaran udara di kawasan tersebut jelas kelihatan. Buktinya hal ini boleh dibuktikan melalui kajian yang telah dilakukan oleh Diba Arunugam itu sendiri pada 2014 yang menyatakan pada setiap hari Jumat di Seksyen 25 Shah Alam ini terdapat 70% peniaga di kawasan itu di pasar malam mereka menjual makanan. Jadi aktiviti yang dilakukan oleh peniaga tersebut adalah seperti membakar sate, menggoreng, dan merebus makanan-makanan seperti jagung. Dan secara tidak langsung ini aktiviti seperti ini dia telah mendorong kepada berlakunya pelepasan asap di udara secara terbebas. Jadi dari saya itu yang boleh saya katakan untuk puncak-puncak lah mengapa berlakunya pencemaran udara di bandara. Sekian, terima kasih. Dan hadirin, demikian tadi penjelasan tentang punca pencemaran dan mengapa punca utama tersebut dikaitkan dengan pencemaran udara di bandar. Yang pada pandangan saya merupakan penjelasan yang sangat terperinci dan menarik daripada saudari Elizabeth. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel kedua kita pada hari ini, iaitu saudara Muhammad Syuaib bin Khalid tentang persoalan kesan pencemaran udara di bandar. Silakan saudara Syuaib. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator yang manis, Cik Nik Farah Nabila. Boleh dengar suara saya jelas? Boleh dengar? Panel kita yang lain? Jelas. Okey. Jelas. Barisan panel yang Segak dan Ayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk yang pertama, di mana kesan bagi menjawab persoalan mengenai kesan oleh moderator kita. Okay, untuk kesan yang pertama adalah yang kita boleh nampak adalah kesan terhadap kesihatan manusia.
di mana pencemaran udara telah memberi kesan yang buruk terhadap hidupan di dunia pada masa kini. Di antara kesan utama yang menimpa manusia akibat daripada pencemaran udara ialah termasuk terhadap sistem pernafasan. Udara dan bahan cemar yang terperangkap di dalamnya akan memasuki hidung atau mulut manusia dan memasuki paru-paru, iaitu melalui trakea. Jadi karbon monoksida ataupun CO adalah antara gas yang dapat meracuni sistem pengangkutan oksigen dalam darah dengan begitu berkesan. Selain itu, bahan cemar nitrogen oksida atau dalam bahasa sains dia atau kimia dia NO2 boleh menyebabkan edema dan pendarahan pulmonari. Bahan cemar gas ozon O3 boleh menimbulkan kerangsaan. Habuk, asap, kabut, wap atau bahan-bahan lain juga menghalang penglihatan mata dan menjejaskan mata manusia. Itu kesan yang pertama. Untuk kesan yang seterusnya, kesan kedua, kesan terhadap bahan, di mana bahan-bahan cemar di udara juga mengotorkan permukaan bahan, terutamanya kepada bangunan, pakaian dan juga benda-benda lain. Pengotoran berlaku akibat dari pengendapan asap atau zarah halus yang bergaris pusat kira-kira 0.3 mikrometer. Selepas beberapa lama pengendapan ini dapat dilihat dan dipanggil kekotoran, kelunturan atau kehitaman permukaan. So benda ni boleh nampak dekat bahan cemar juga menyebabkan fabrik-fabrik mudah rosak. Keadaan ini telah berlaku di Kanada dan Florida, di mana ada pakaian mudah terurai disebabkan oleh karbon halus asid sulfurik yang terdapat di bandar-bandar, di kawasan bandar terutamanya. Untuk seterusnya adalah kejadian hujan asid. Ini tak asing lagi kalau di kawasan bandar. Pencemaran udara juga menyebabkan terbentuknya hujan asid yang disebabkan oleh penggabungan gas-gas sulfur dioksida dan nitrogen oksida dengan air hujan. Ianya berlaku apabila gas-gas sulfur oksida dan oksida nitrogen dilepaskan ke udara dan bertindak balas dengan wap air yang terdapat di atmosfera dan seterusnya menjadi asid sulfurik dan asid nitrik. Asid ini terkumpul di dalam awan dan awan pula bergerak ke tempat-tempat lain dan membawa asid-asid tersebut. Asid ini akan turun bersama-sama dengan hujan dan menimpa hidupan yang terdapat di kawasan bandar terutamanya. Hujan asid ini biasanya berlaku di kawasan bandar disebabkan oleh gas-gas yang panel 1 telah sebutkan tadi. Hujan asid ini juga boleh menyebabkan asid meresap ke dalam tanah dan menyebabkan kualiti tanah berkurang dan menjadikan kawasan tidak subur. Untuk kehidupan manusia juga, hujan asid ini juga bahaya mengikut nilai tinggi ataupun rendah hujan asid itu sendiri. Seterusnya, kesan rumah hijau dan pemanasan global. Kesan yang paling ketara dan sedang hangat diperkatakan oleh seluruh warga dunia pada masa kini adalah kesan pemanasan global yang disebabkan oleh kesan rumah hijau. Kenaikan suhu bumi dan penipisan lapisan ozon menjadi punca kepada pemanasan global. Sekarang ni kita boleh cakap yang benda ni tidak asing lagi. Kalau saudara pengurusi pun boleh tahu, kat kawasan bandar memang kita akan terasa panas sebabkan oleh kesan rumah hijau ini, pemanasan global yang berlaku dekat dunia.
Pemanasan global ini menyebabkan keadaan bumi menjadi panas, ekosistem terganggu, banjir berlaku secara kerap dan juga berlakunya kejadian alam yang tidak normal. Kebakaran hutan yang berlaku juga sedikit sebanyak memberi kesan kepada suhu di bumi ini dan juga menjejaskan kualiti udara. Di mana kesan terhadap atmosfera pula. Kesan terhadap atmosfera yang dibawa oleh pencemaran udara pula ialah mengurangkan jarak penglihatan. Contoh besar kalau di Malaysia adalah kebakaran besar yang berlaku di hutan Indonesia. Pada tahun 1997 saya ambil telah menyebabkan beberapa buah negara di Asia Tenggara mengalami keadaan jerebu yang sangat teruk, termasuk Malaysia. Dan juga baru-baru ini pernah menjadi isu di mana jerebu berlaku pada, tak silap saya, 4 atau 5 tahun lepas baru-baru ni, telah menyebabkan beberapa buah negara di Asia Tenggara mengalami keadaan jerebu yang sangat teruk, termasuk Malaysia. Selain itu, pertambahan kepekatan karbon dioksida dalam atmosfera turut meningkatkan suhu bumi yang telah mencetuskan perbincangan hebat di kalangan para saintis di abad ini. Para saintis mendapati bahawa kepekatan karbon dioksida bertambah dari 0.032% pada tahun 1998 kepada 0.38% pada tahun 2000. Mengikut analisis tersebut, ia menyebabkan peningkatan suhu sebanyak 0.5 darjah Celsius dan kesan ini dikenali sebagai kesan rumah hijau. Jadi berikut adalah kesan-kesan pencemaran udara yang boleh dapat saya katakan. Kemudian saya balik semula kepada moderator kita untuk sambungan. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar berhubung kesan pencemaran udara di bandar tadi saudara Muhammad Syuaib bin Khalid. Menurut kajian Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyatakan sebanyak 3 juta manusia mati setiap tahun disebabkan oleh pencemaran udara. Ia adalah 3 kali ganda lebih tinggi daripada jumlah kematian yang disebabkan oleh kemalangan. Oleh itu, langkah yang sewajarnya perlulah diambil untuk menangani isu ini. Soalan saya yang seterusnya kepada ahli panel kita yang ketiga, apakah langkah pengurusan pencemaran udara dan adakah langkah tersebut sedia ada kerajaan berjaya atau gagal? Jika berjaya, kenapa ianya berjaya dan jika gagal, kenapa ianya gagal? Dipersilakan ahli panel ketiga untuk menjawab persoalan ini. Terima kasih moderator majlis. Saya panel ketiga ingin membahaskan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi isu pencemaran udara di kawasan bandar. Seperti yang panel 1 bahaskan tadi, aktiviti penetrasian merupakan salah satu punca pencemaran udara di kawasan bandar. Seperti yang kita maklum, kerajaan Malaysia telah menguatkuasakan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Dalam akta ini, semua kilang diwajibkan menggunakan penapis asap di cerabang asap untuk menapis gas yang berbahaya sebelum dibebaskan ke udara. Seterusnya, di kawasan bandar, isu kesesakan lalu lintas tidak asing bagi warga bandar. Hal ini berlaku kerana jutaan buah kenderaan bermotor
lalu lalang di jalan raya kita. Untuk mengurangkan impak pencemaran udara, amalan berkongsi kenderaan digalakkan oleh kerajaan bagi warga bandar untuk mengurangkan pencemaran udara di kawasan bandar. Seperti yang kita tahu, kenderaan bermotor akan mengeluarkan gas pencemar seperti karbon monoksida, karbon dioksida, sulfur dioksida semasa enjin kenderaan berfungsi. Dengan mengamalkan amalan berkongsi kenderaan, sudah kita pasti jumlah kenderaan bermotor di jalan raya dapat dikurangkan. Secara tidak langsung, ianya dapat mengurangkan pembebasan bahan pencemar ke udara selain menjimatkan wang warga bandar. Selain amalan berkongsi kenderaan, kerajaan menggalakkan rakyat menggunakan pengangkutan awam di kawasan bandar. Seperti di Kuala Lumpur, kita tahu kerajaan telah menyediakan perkhidmatan pengangkutan awam seperti LRT, MRT, monorail, dan bas awam. Penggunaan kenderaan pengangkutan awam dapat meminimumkan pembebasan bahan cemar udara. Hal ini kerana dengan pengangkutan awam yang dengan sistem pengangkutan awam yang berkualiti, warga bandar akan menggunakan perkhidmatan tersebut dengan kerap kerana ia dapat mengelakkan masalah kesesakan lalu lintas di bandar. Selain itu, penggunaan petrol tambah plumbum dapat meminimumkan pembebasan logam berat seperti plumbum ke udara. Sekalipun petrol tambah plumbum adalah lebih mahal berbanding petrol plumbum, namun kerajaan juga menggalakkan rakyat menggunakan petrol tambah plumbum untuk mengurangkan pencemaran udara di bandar. Oke, sekian saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih saudara ahli panel ketiga. Demikian tadi rumusan perbincangan daripada semua ahli panel kita tentang pengurusan pencemaran udara di bandar. Isu pencemaran udara ini dititik beratkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO yang telah mengambil pelbagai langkah bagi menangani masalah ini. Jelaslah di sini bahawa betapa bahayanya pencemaran udara jika tidak ditangani dengan segera, lebih-lebih lagi di bandar. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Terima kasih saya ucapkan kepada keempat-empat ahli panel kita pada hari ini kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini memberikan sedikit pencerahan dan input yang bermanfaat kepada kita. Apa yang saya dapat simpulkan di sini adalah pencemaran udara di bandar sebenarnya disebabkan oleh kealpaan masyarakat kita sendiri dalam mengejar arus pemodenan. Oleh itu, semua pihak haruslah bergandeng bahu bagi menyelesaikan permasalahan ini
demi menjamin udara di bandar bersih dan segar. Sebelum nasi menjadi bubur, langkah-langkah pencegahan perlulah diambil dengan segera kerana sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Baiklah, sebelum saya mengundurkan diri, terimalah serangkap pantun nan indah daripada saya. Tuai padi antara masak, esok jangan lalu-laluan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Salam hormat, sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih dan Assalamualaikum. Salam sejahtera.